Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa di ZRA Stream. Hari ini 27 hari bulan Ogos 2022. Hari ketiga saya berada di Johor Bahru. Terima kasih pada kawan-kawan Johor Bahru yang datang semalam dulu. Kita dah ada acara mengopi dah sekarang. Berarti malam ni saya ada potensi untuk pergi stream di sebuah kedai bandar di Kampung Majidi. Saya tak ingat lah. Tapi sebuah kedai bandar di Kampung Majidi. Owner dia datang minta, boleh beritahu adik tu diam sekejap tak? Owner dia datang minta saya stream kerana barangkali dia pernah tengok saya joki barang bandar. Tapi kita akan stream ya, perkenalkan dan kekal dengan buku. Malam ni saya akan cerita tentang buku mengenai bagaimana anda akan membaca tentang wartawan-wartawan terbaik dunia. Terutama Anderson Cooper. Saudara akan baca tentang Christian Amanpour. Saudara perlu baca tentang Jebra Anwar. Saudara perlu baca tentang banyak. Saya akan bagi 6-7 buku, termasuklah buku yang wajar dibaca oleh semua orang, 1001 Days in Kabul, sebuah buku terbaik yang saya rasa pernah ditulis. Dan kalau ada masa saya kongsi dengan anda mengenai Anderson Cooper, seorang yang dianggap sebagai orang yang mewarisi harta ayahnya, $150 juta USD, tetapi memilih untuk menjadi wartawan dengan menganggap kekayaan ayahnya bukanlah kekayaannya. Jadi waktu ayahnya meninggal, dia memilih untuk merantau dan menjadi pengembara di Afrika. Kemudian bagaimana di Afrika apabila dia melihat ramai orang hidup dalam kebuluran dan kemiskinan, maka kata dia, kerjaya untuk seorang pewaris harta bukanlah menghabiskan harta orang tua dia, tapi kerjaya untuk dia adalah membela nasib orang miskin. Jadi malam ni kita bercakap tentang buku-buku yang saya saran anda baca kalau anda ingin tahu bagaimana kehidupan para wartawan yang terbaik di dunia boleh mengaspirasi anda. Hari ini saya cakap tentang buku Tunku Abdul Rahman, Persahabatan. Ini segmen, semalam saya dah cerita dah segmen Tunku dan juga perkahwinannya, tentang kisah cinta Tunku Abdul Rahman dengan Chong Ah Yong, yang kemudian memeluk agama Islam dan bernama Mariam. Perkahwinan Tunku Abdul Rahman dengan Violet Poulsen, dan perkahwinan Tunku Abdul Rahman dengan Sharifah Roziah bin Said Alwi Barakabah. Kemudian segmen yang paling menarik kalau saudara baca adalah pengakuan Tunku Abdul Rahman tentang... Adik, boleh diam sekejap tak? Okey, thank you. Okey. Perkahwinan dan seterusnya adalah mengenai apa yang Tunku Abdul Rahman lahirkan secara terbuka, termasuk kepada beberapa penulis yang mewawancaranya. Antaranya adalah Tan Sri Rais Yatim. Waktu Tan Sri Rais Yatim masih budak, Tunku Abdul Rahman masih hidup, Tan Sri Rais jumpa dan mewawancara dia. Sebab buku ni bagus ni, nota kaki dia banyak. Di mana Kop Kua Suwanatat mengekalkan disiplin nota kaki ataupun membuat timbal rujuk yang sangat besar. Kadang-kadang saudara akan jumpa page-nya hanya separuh, timbal rujuk je. Berarti dia juga menggunakan timbal rujuk daripada Mubin Shepherd. Dia menggunakan timbal rujuk daripada Rais Yatim. Dia menggunakan banyak timbal rujuk juga daripada rakan-rakan Tunku ketika Tunku berada di London. Kan Tunku berada di London 2 kali. Belajar 2 kali. So tuan-tuan, apa yang menarik dalam buku ni adalah pengakuan Tunku mengenai bahagian yang dia berasa sangat sedih, iaitu kegagalan dia menjadi ayah. Apabila Tunku membesarkan Tunku Fatimah dan Tunku Muhammad Nerang, kan dia kahwin dengan Mariam, dia dapat 2 anak. Bila Mariam melahirkan Tunku Nerang, Tunku Fatimah baru berusia setahun. Kemudian Mariam kena demam malaria. Bila Mariam kena demam malaria, ubat dibawa daripada Pulau Pinang ke negeri Kedah. Tapi oleh kerana doktor lupa bahawa ubat yang datang adalah pati yang belum dicairkan, maka disuntik ubat yang belum dicairkan ke dalam tubuh Mariam, maka Mariam meninggal. Maka jadilah yatim piatu Tunku Fatimah dan Tunku Ahmad Nerang. Dalam bab ni paling bagusnya dituliskan dengan detail bagaimana Tunku mengaku kesedihannya kerana kesibukannya dalam politik bermula pada tahun 43.
Berarti pada tahun 43, anak-anaknya berusia sekitar 10-11 tahun dan 9 hingga 10 tahun. Apabila Tunku berkahwin dengan isteri yang baru, anak-anaknya tak dapat menyesuaikan diri dengan perkahwinan baru. Jadi oleh kerana anaknya ni mempunyai darah Cina dan datang dalam keluarga berdarah diraja, mereka tak dapat menyesuaikan diri hinggalah akhirnya mereka terpaksa dibesarkan oleh ibu saudara mereka. Salah satu yang Tunku yang tak ada dalam sejarah yang kita study, yang kita belajar adalah perbalahan dan juga rasa marah Tengku Ahmad Nerang kerana dia menganggap bahawa setelahlah Tunku abaikan dia sebagai anak. Kemudian dia nak menyertai Angkatan Tentera di Malaysia. Tunku tak benar kan? Kerana Tunku kata, maka nanti kamu akan dapat kedudukan kerana bapa kamu Perdana Menteri. Maka Tunku Ahmad Nerang dengan kecewanya terpaksa menulis surat peribadi kepada Pandit Jawaharlal Nehru dengan memberitahu kepada Nehru bahawa aku ini adalah anak Tunku Abdul Rahman. Surat peribadi. Barulah Nehru meminta Akademi Tentera Laut di India menerima Tengku Ahmad Nerang untuk menjadi pelajar. Jadi Tengku Ahmad Nerang pergi dengan rasa sangat berontak kerana ayah aku tak membenarkan aku jadi tentera. Aku masuklah ke Akademi Tentera di India. Perbalahan Tengku dengan Tunku Ahmad Nerang menjadi lebih besar apabila Tunku Ahmad Nerang balik di Malaysia dan dia mempunyai kredibiliti yang sangat hebat. Ini diakui oleh semua orang. Semua orang kata tanpa Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri, Tengku Ahmad Nerang adalah seorang yang sangat hebat dalam kepimpinan tentera. Tapi Tengku Ahmad Nerang dinafikan hak dia kerana Tunku tak mahu dikaitkan dengan kamu mendapat kedudukan kerana aku ayah kamu. Hinggalah berlaku satu peristiwa besar. Tengku Ahmad Nerang telah dipilih sebagai Ketua Pengawal Peribadi kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong pada waktu itu. Oleh kerana Tunku telah menerima berita bahawa anaknya akan menjadi ADC ni, maka Tunku telah menggunakan kuasanya untuk membatalkan pelantikan tersebut. Jadi dalam cerita-cerita ni, tuan-tuan akan dapat baca detail bagaimana pada hari tua Tunku menceritakan bagaimana dia kata kehidupan politik, kemahuan dia untuk memastikan pada waktu tu dia menubuhkan UMNO jadi sukses, dia mengisi kemerdekaan, bagaimana pada waktu itu Tunku terpaksa menyesuaikan diri di kalangan lingkungan kawan-kawannya yang banyak, sebahagian jerung yang datang nak mengambil kesempatan kerana Tunku adalah Perdana Menteri, sebahagian adalah rakan sejati. Bagaimana ketika anak-anaknya mula membesar dan mencari karier hidup, Tengku mula mengalami perbalahan politik dan terdapat orang-orang di dalam parti yang mula tidak menyenangi Tunku. Dan dalam buku ni juga, chapter yang paling saya suka adalah, saudara baca chapter ni, kita ambil lah chapter ni walaupun politik, tentang persahabatan. Kata Tunku, bagaimana dia begitu baik dengan Tun Ismail. Ada sebab dia. Apabila peristiwa 13 Mei berlaku, gerakan gelombang besar-besaran dilakukan untuk memburuk-burukkan Tengku. Berarti menjadikan 13 Mei sebagai alasan Tengku awak kena meninggalkan jawatan Perdana Menteri. Jadi kata Tunku, tidak ada orang yang pada waktu itu melainkan Ismail yang menjadi pemimpin yang bangkit menggunakan wibawanya dalam kerajaan dan memanfaatkan ketokohannya untuk memelihara nama, bukan kata Tunku, kata penulis ni, untuk memelihara nama baik dan maruah Tunku selepas 13 Mei, di mana Ismail berdiri dan menangkis serangan bertubi-tubi terhadap Tunku yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok anti Tunku. Keadaan menjadi kelang kabut. Bagaimanapun Tunku menganggap apa yang dilakukan oleh Tun Ismail sebagai budi baik yang tiada mutamatnya. Berarti kalau saudara baca dalam bahagian ni pula. Sebab satu saya suka baca autobiografi Kop Kua ni. Kerana Kop Kua ada satu skill menulis, tuan-tuan. Berarti Kop Kua tahu, membaca sebuah buku bukanlah menceritakan sepenuhnya tentang seorang tokoh. Kop Kua menganggap apabila anda membaca autobiografi, tutup saja buku tu, jiwa anda menjadi kaya. Sebab itulah Kop Kua menulis tentang buku ini adalah tentang perkara-perkara kebaikan, nilai-nilai besar yang ada waktu Tunku hidup. Ingat, kalau kita ni penulis rupahan lah, ghost writer, menulis autobiografi, ada tujuan marketing ataupun ada tujuan untuk menyerang, ada tujuan untuk apa, tuan-tuan, kita tidak akan ada nilai murni. Kerana yang ada dalam waktu kita itu sama ada nilai pasaran ataupun nilai politik. Tapi oleh kerana Kop Kua adalah penulis autobiografi di Raja, beliau adalah seorang profesor di Raja dalam hubungan antarabangsa di Thailand, berkhidmat dan dianggap sebagai penulis autobiografi istana.
Ini adalah salah satu buku autobiografi yang telah dititahkan oleh istana untuk ditulis, Istana Thailand untuk ditulis, maka dia menulis. Kerana apa dia dipilih, tuan-tuan? Bukan kerana dia seorang penulis upahan. Kerana Kok Kua antara penulis autobiografi yang terbaik di dunia. Kerana dia menaratifkan kepada kita bahagian-bahagian yang terbaik. Maksudnya dia tahu. Nak tahu buruk seorang tu, Google dah jumpa. Tapi Kok Kua kata, kalau aku menjadi penulis, akan ku cari bahagian-bahagian yang terbaik dalam kehidupan setiap manusia, supaya kebaikan itu dapat dikongsi. Sebab tu kalau saudara baca buku ni, perjalanan dia menjadi seolah-olah kita bukan membaca tentang seorang ahli politik yang colourful. Kok Kua menulis tentang kesedihan Tunku. Satu adalah kerana perkahwinannya, isterinya mati ketika melahirkan anaknya yang kedua. Bagaimana pula Tunku berkahwin baru, tapi dua anaknya daripada isteri yang berdarah kacukan Cina. Kerana Tunku kahwin dengan isteri pertama tu adalah Chong Ayong dan masuk Islam dengan bernama Mariam. Tak dapat fix dalam keluarga Barakabah. Maka anak itu kemudian terkotang-kanting. Tunku nak jaga tak boleh kerana Tunku sedang bertanding dan berada dalam puncak kuasa dalam gerakan Malayan Union dan kemudian nak menuntut kemerdekaan. Maka anak ni bersepah-sepah Tunku terpaksa hantar membesar hinggalah dijaga oleh Ninda dia. Dan akhirnya kerana peranan Tunku dalam politik yang sangat besar, itu saya katakan, hargailah pemimpin kerana kebaikan dia. Sebab ada bahagian yang telah Tunku korbankan dia bermula tahun 43, di mana Tunku mengabaikan anak dia kerana itu tahun kemuncak. Sebab 46 adalah Malayan Union. Di mana perjuangan orang Melayu pada waktu itu untuk memastikan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk dengan mengikut kemahuan orang Melayu dan bukan dibentuk dengan kehendak Inggeris. Tunku fight hinggalah Malayan Union gagal. Kemudian Tunku nak mengisi pula daripada perkataan slogan Hidup Melayu kepada Merdeka. Tunku yang mengisi slogan itu pada zaman dia. Jadi oleh kerana buku ni memilih bahagian-bahagian yang Kok Kua mahu bila kita baca, peningkatan pemikiran baik, kita punya vibe positif. Sebab tu saya recommend pada saudara, kerana Kok Kua mempunyai satu kaedah penulisan di mana dia tahu peranannya sebagai seorang sejarawan, peranannya sebagai seorang penulis autobiografi. Bukan setakat tulis, tuan-tuan. Kok Kua nak selepas orang baca, jiwa manusia menjadi bertambah kaya kerana membaca hasil tulisan dia. Itu saya bagi tahu kepada saudara menarik mengenai buku ni. Pertama adalah kerana sejarah anak-anak Tunku yang dilahirkan sebelum Tengku masyhur. Tapi Tengku ada lagi dua anak. Seorang lahir tahun 67 dan seorang lahir pada selepas Tengku menjadi Perdana Menteri tahun 73. Saya lupa nama Tengku Yahya saya rasa. Ada kisah dia. Saudara beli dan baca je buku Tengku, Kelana Penuh Cinta. Sebab tu Kok Kua memilih Kelana Penuh Cinta. Dia memilih momen-momen yang berkaitan dengan cinta. Persahabatan keluarga, cinta masa remaja, keluarga, anak-anak, kemudian politik, persahabatan. Bahagian persahabatan juga banyak. Bagaimana digambarkan Tunku menyayangi sahabat-sahabatnya. Hingga sahabat-sahabatnya yang berada dalam lapis paling bawah pun, yang tidak pernah membantu kerjaya politiknya pun, Tunku tak buang dan Tunku tidak abaikan mereka apabila dia bergelar Perdana Menteri. Itu bahagian Tunku Kelana Penuh Cinta. Kita ada berapa orang petang ni, Ham? 242. Saya tahu kita akan ada kesukaran untuk mendapat angka pada hari Sabtu kerana semua orang bergerak. Dan saya pun tak pernah live petang Sabtu. Tapi ini adalah perbukuan. Bagi tuan-tuan yang masih melalui detik perit, hari ini saya berani jaminlah setelah kita lihat selepas pasca PKP, ramai orang melalui detik perit. Detik perit ni adalah tuan-tuan yang nak meneruskan perniagaan, yang nak meneruskan kehidupan. Saya tahulah hari Minggu yang ada sekarang tak sama lagi dengan hari Minggu PKP. Sebab hari Minggu yang ada pada PKP kita panggil sebagai hari Minggu yang tepu. Kita boleh memilih langkah pasif dengan berada di rumah dengan mengatakan kita tak boleh bergerak kerana PKP. Tapi selepas PKP, kehidupan telah bermula dan semua orang tak ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi ramai orang sedang mengalami masalah di mana fokus dan juga kekuatan anda untuk melakukan sesuatu terjejas. Itu saya bagi tahu pada saudara, kata seorang yang pernah melakukan sesuatu dengan hebat pada zaman mudanya dan melalui pada zaman puncaknya sebelum PKP dan kehilangan banyak benda pada zaman PKP, pada era PKP 2 tahun anda kehilangan banyak benda, maka anda sedang menganggap sekarang adalah detik jatuh dan untuk bangkit kembali. Ini beberapa teknik fikiran yang kita kena betulkan. Sebahagian orang sekarang menganggap kata mereka telah jatuh dan bagaimana untuk bangkit lagi. Sebahagian telah menganggap apa yang mereka bina telah pun hilang dalam sekelip mata. Saya ingatkan pada saudara, cabaran yang paling besar yang saudara akan alami adalah bagaimana berdamai dengan kegagalan PKP.
Dia kena settle down. Kadang saudara tak boleh mula hidup baru. Bagi orang-orang yang pernah menjadi sarjan pertempuran, berarti saudara sebelum PKP, saudara adalah orang yang memulakan perniagaan daripada kosong. Saudara kena ingat balik tapak yang saudara tuaka, bata yang saudara pasang sendiri, simen yang saudara simen sendiri. Kalau saudara menyewa kedai, saudara tak mampu upah orang buat. Wiring saudara buat sendiri, tap, pasang aircon, sengit, poster, kain, kertas pelekat dinding saudara pasang sendiri. Saya pernah melakukannya waktu saya buka garasi mula-mula dulu, tak mampu nak upah kontraktor. Kita buatlah semua sendiri. Barulah saya tahu rupanya cat ceiling yang paling dahsyat lah tuan-tuan. Pasal bila kita dongak je, kita turun balik. Bercampur pula dengan bau gam Dunlop yang kita gam kapet. 2 kali lalok tuan-tuan. Dapat steam free. Barulah saya tahu kenapa budak-budak cap senapang boleh hidup lama. Sebab lain macam dia punya steam. Tuan-tuan pernah melalui semua benda tu. Tetapi akhirnya apa yang saudara akan ingat adalah apa yang telah saudara hilang waktu PKP. Berarti semua orang akan lupa zaman dia menjadi soldadu. Zaman saudara terpaksa memulakan perniagaan. Orang kata kalau beli gas tu, nak bayar tip RM2 dekat orang hantar gas pun tak mampu. Saudara kena pergi tanggung gas tu sendiri dan pasang. Kerana nak elak bajet RM2. RM2 berarti banyak benda saudara boleh buat. Tetapi akhirnya, saudara tak akan menghormati lagi diri saudara ketika saudara memulakannya. Saudara mula memperlekehkan diri saudara setelah saudara kehilangan momen penting. Begitu saya beritahu pada saudara bahawa berdamailah. Tak ada orang yang menganggap gagal. Semuanya adalah tentang melakukannya kembali. Melakukannya berkali-kali. Kerana dalam disiplin berusaha. Sebab itulah dakwah tuan-tuan kalau nak kira ni. Azan ni cukuplah satu negeri 5 kali, sebulan 5 kali ataupun sehari 5 kali. Tapi dilakukan hari-hari. Kerana syiar, apa yang dipanggil sebagai meletakkan agama itu pada tempatnya adalah dengan setiap waktu pada setiap masa secara istiqamah. Berarti kalau azan yang menyuruh semayang tu pun tuan-tuan, perkara yang paling asas, agama tak pernah mengatakan hentikanlah bila kamu yakin umatmu beriman. Tak ada. Masjid penuh, hari Jumaat pun azan, masjid tak ada subuh pun azan. Masjid subuh ni kadang-kadang imam kali dia dengan tukang azannya. Kerana imam azan seorang, dia pun semayang. Sedaif itu. Tapi azan tak boleh diberhentikan. Datang hari Jumaat, hari kemenangan, meriah, melempah sampai hujung jalan, celah motor, celah kereta. Atas lain putih, trailer berhenti sebab orang semayang Jumaat. Tetapi azan akan tetap berkumandang. Begitulah saya beritahu kepada saudara tentang percayalah bagaimana azan itu Allah utuskan sebagai satu yang istiqamah kepada umat Islam. Begitulah juga apabila saudara kata berusaha. Saya fikir kata ramai orang tak percaya tentang dekonstruktif. Saya tak tahu bagaimana nak pilih sebab saya tak datang daripada orang yang buat motivasi lah. Tapi dalam satu teori itu dia panggil dekonstruktif. Dekonstruktif adalah teori di mana dipanggil apabila sesuatu titik pemikiran telah menemui detik tepu. Tak boleh dah. Saudara dah pusing titik pemikiran tu, dia menjadi titik tepu. Di mana konsep ataupun kekuatan sesuatu pemikiran. Dalam kes ni saya ambil lah perniagaan ke, pekerjaan ke, apa yang saudara buat. Dia telah temui titik tepu. Ataupun dipanggil sebagai lenturan belon yang telah memenuhi kandungan udara yang padat. Saudara tiup lagi dia pecah. Maka dalam teori dekonstruktif, dia kata, banner semula. Berarti robohkan. Robohkan dan banner semula. Jadi apa yang ada dalam minda manusia apabila dia merasa orang yang dikalahkan? Yang ada dalam minda manusia apabila orang yang dikalahkan adalah kehilangan rasa hormat pada diri sendiri. Saudara diam-diam. Saudara tak sebut saudara tidak menghormati diri sendiri. Tetapi akan datang beberapa benda dalam fikiran saudara. Saudara rasa saudara tak mampu melakukannya lagi. Berarti saya ambil contoh yang mudah. Bagaimana seorang wanita yang mengalami keguguran, traumanya takut mengandung lagi. Bagaimana seorang lelaki yang pernah melihat isterinya menderita keguguran, traumanya takut dia melihat isterinya trauma lagi. Berarti semua orang akan berhenti mencoba kerana semua orang menganggap bahawa trauma adalah segala-galanya. Saya kata mana mungkin tuan-tuan, manusia hidup dengan menganggap bahawa kegagalan dan ketakutan adalah mesej yang paling penting dalam hidup mereka. Tak mungkinlah tuan-tuan. Saya tak fikir kata itu relevan langsung pun. Dalam teori dekonstruktif, kita roboh dan bangun semula. Apa yang perlu kita robohkan? Robohkanlah benda-benda yang saudara rasa bahawa saudara pernah berjaya. Kerana pernah berjaya adalah sesuatu yang sangat-sangat bahaya.
Sama juga ketika saudara berjaya. Saudara kena nafikan saudara telah berjaya. Supaya saya katakan, berlari di padang yang rata akan menjadikan ruang permainan kita lebih luas. Kalau kita bina satu keadaan, puncak. Saudara dah kata target perniagaan saudara nak ada pendapatan 600,000 sebulan. Sampai je 600,000 sebulan, saudara pun aturlah dinner. Saudara rasa saudara nak capai klien 1,000 sehari, sampailah 1,500 sehari, saudara aturkan kejayaan. Apabila saudara mula meraihkan kejayaan, maka saudara telah membina puncak dalam kerjaya saudara. Bila puncak saudara, ruang untuk berdiri menjadi sempit kerana puncak selalunya tirus dan tajam. Ingatlah bila kita dah cipta puncak, puncak selalunya akan mencipta ruang tirus yang tajam. Nak berdiri pun salah, nak balancekan badan pun salah kerana puncak selalunya sempit. Sebab itulah saya beritahu kepada saudara, kenapa saya seorang yang tidak percaya pada keraian. Saya menulis, ada majlis, terima hadiah, saya tak akan pergi. Ada award buat dokumentari, saya gila buat dokumentari, malam bagi award orang pakai tie, pakai segala bentuk orang panggil ni bow, pergi glamour red carpet. Saya tak akan pergi. Kerana kebimbangan saya adalah sekali kita berfikir kita telah berjaya, maka kita telah membunuh 10 kali peluang diri kita untuk berusaha. Itu teori untuk saya lah. Kalau tuan-tuan kalau lepas berpesta pora, tuan-tuan menjadi 10 kali lebih kuat, Alhamdulillah. Tetapi saya selalu percaya, keracunan pertama yang akan melemahkan semangat manusia apabila terdetik dalam fikirannya, aku sudah berjaya. Jadi sebab itu saya ingatkan pada saudara pertama, Dikon runtuh semula. Apa yang perlu saudara runtuhkan? Iaitu segala penyesalan kerana saudara menganggap diri saudara gagal. Itu bahagian. Saudara tak boleh bangun semula. Sebab ideologi baru dalam perniagaan baru atau ideologi baru dalam pekerjaan baru. Ideologi baru dalam persekitaran baru. Semalam saya jumpa ramai seorang yang datang peluk saya di Singapura. Dia kerja dekat Singapura. Saya pun tak faham. Tapi saya kena faham lah. Tapi terima kasih, saya suka dia hadiahkan saya benda ni. Dia hadiah sembunyi-sembunyi, takut nampak. Loh, dia nak bagi benda ni. Dia rasa malu, dia takut kata... Mungkin dia takut macam suruh pesan, suruh saya zikir kot. Saya balik-balik saya suka. Ini antara hadiah yang terindah yang pernah saya terima seumur hidup saya menjadi seorang dewasa. Saya terima kasih pada budak Johor yang duduk Singapura tu, yang datang peluk saya dengan mengatakan dia hampir bunuh diri kerana tekanan tak dapat balik. Tapi dia kata hari-hari berteman dengan stream saya waktu PKP tu dapatlah buat dia bertahan. Kata kehidupan belum berakhir. Saya rasa dia muda dan saya bagi tahu pada dia, kata jangan raikan apa-apa. Untuk hari ini kalau saudara rasa saudara dah okey, jangan raikan. Kerana keraian ini adalah satu penagihan yang sangat dahsyat. Di mana manusia apabila rasa seronok berjaya, tuan-tuan, hari dia gagal pun dia kata dia berjaya. Sebab kejayaan adalah satu ketagihan. Dan kadang-kadang saudara akan meletakkan kejayaan dalam diri saudara adalah kejayaan yang palsu. Sebab itu saya kata face reality. Cabaran adalah benda yang indah. Sebab setiap pagi cabaran akan memberi anda fakta. Iaitu kenal pasti masalah cabaran. Cari jalan penyelesaian, segera laksanakan. Kalau saudara bangun dengan rasa berjaya, pertama, siapakah yang akan aku ajak untuk meraihkan kejayaan ini? Apakah majlis yang aku akan buat supaya orang tahu aku berjaya? Dan yang ketiga, apakah yang akan aku reward pada diri aku setelah aku berjaya? Dia ada dua teknik berfikir. Jadi saya lebih suka berfikir dengan teknik dengan menganggap bahawa apakah senarai cabaran yang ada hari ini dan kita kena duduk melihat cabaran tersebut. Kerana cabaran hanya ada 3 saja kaedah penyelesaiannya. Itu kenal pasti cabaran, cari cara penyelesaian dan segera laksanakan. Jadi bagi orang-orang yang berada dalam level berjaya, sebab itu saya beritahu pada saudara, orang yang cas berjaya je banyak parti, banyak majlis, dia cas, dia claim. Saya fikir orang yang benar-benar berjaya kalau saudara duduk dengan dia. Saya dulu masa duduk dengan arwah Tan Sri Azman yang jatuh kapal terbang tu, nama apa? Yang jatuh heli tu? Tan Sri Yahya. Saya duduk interview Tan Sri Yahya untuk satu page muka surat. Tan Sri Yahya. Saya nak kena atur betul-betul ni, pasal waris ni semua masih ada. Tan Sri Yahya orang sangat impress seperti Tan Sri Azman Hashim je. Tan Sri Yahya, bila saya duduk dengan Tan Sri Yahya ni, saya cuba nak tulis. Sebab saya nak interview dia satu page, tuan-tuan. Berarti dia lebih kurang dalam 6 title. Satu title akan ada lebih kurang 10 paragraf. Berarti saya kena tulis 60 paragraf. Satu paragraf 25 perkataan. Jadi saya memerlukan sekitar kita 150 ke 180 perkataan terpilih padat dan sharp untuk dibaca pada hari Ahad. 8 minit baca, selesai. Mereka tahu semua bentuk pemikiran tokoh-tokoh korporat yang Melayu ni. Saya nak pilih. Maka saya fikir, saya ni, wartawan utusan, budak yang baru melihat seorang yang bernama Tan Sri Yahya ni. Tan Sri Yahya apa nama dia? Lupa.
Tan Sri Yahya Ahmad. Di RBI Com tu, Tan Sri Yahya. Sudah tentulah saya lihat dia sebagai seorang yang berjaya, maka saya bawalah soalan. Bagaimana Tan Sri berjaya, bagaimana Tan Sri menganggap kawannya. Cerita tentang kejayaan. Bila saya duduk dan interview dia dalam bilik dia, dia merasa soalan saya ni, kau ni datang daripada mana? Kau tak kenal aku ke? Maksudnya dia merasa sangat awkward dengan soalan saya. Sebab Tan Sri Yahya berasa budak ni tak faham ni berbual dengan orang macam aku ni macam mana. Aku seorang yang hardworking, sedang melihat begitu banyak cabaran. Kenapa budak nak cerita tentang berjaya? Sebenarnya aku tak berjaya pun. Aku sedang memulakan dia tak. Kalau maksud Tan Sri Yahya, kalau saya baca banyak background dia, saya akan tahu bahawa dia sedang mengusahakan begitu banyak benda. Dia sedang mengusahakan pengeluaran begitu banyak produk-produk baru yang pada waktu itu sangat mencabar. Jadi saya datang ketika dia sedang mengembangkan di RBI Com menjadi syarikat yang besar. Tanya soalan kejayaan. Jadi dia tengok saya macam, satu dia rasa macam, apalah dia kata Tan Sri Johan dengan Datuk Khalid ni. Hantar satu budak yang tak kaji background aku dan tak faham personality aku. Hinggalah akhir dia bagi tahu pada saya. Dia kata begini, kita teruskan interview ni. Dia dah muka dah merah padam lah. Ada rasa dia kecewa dengan soalan saya. Tapi dia menghormati kerana cara orang yang mempunyai ilmu, orang ada adab, orang yang berjaya dan kaya, dia menguruskan kita yang laih lah kata orang Kedah, naif pula tu. Tak berapa cerdik kerana baru jadi reporter. Dia kata, macam ni lah, mari kita melihat cabaran. Itulah sepanjang dia cerita tuan-tuan. Balik saya nak pilih cerita dia. Akhirnya, yang kita gambarkan dalam rencana satu muka tu, Tan Sri Yahya yang penuh dengan bebanan cabaran yang tak terpikulkan dia sebagai seorang tokoh korporat. Jadi balik tu tuan-tuan, story tu pusing 360 darjah. Nak diraikan ni seorang tokoh korporat Melayu yang berjaya bernama Tan Sri Yahya Ahmad. Bila balik, story itu berpusing dengan menggambarkan betapa complicatednya perjuangan Tan Sri Yahya Ahmad untuk menjayakan senarai misi kejayaan dia dalam perniagaan. Itu dah saya gambarkan bila kita jumpa kan. Jadi, tapi kalau kita jumpa budak Nangoi yang baru berjaya tuan-tuan, beli Ferrari, bayar bulan, down payment ala kadar, banyaklah cerita kerjaan. Saya memulakan perniagaan saya daripada kosong, bekerja kuat. Tuan tahu tak, saya tak tidur malam apa semua. Itu yang beli Ferrari, down payment minimum, loan maksimum, ataupun full loan plus road tax dengan insurans. Tapi kalau kita jumpa orang yang benar-benar berjaya tuan-tuan, istilah kejayaan tiada di mata mereka, kerana orang yang berjaya sentiasa meletakkan benda-benda baru untuk dilakukan. There are no such thing called celebration. Berarti dia bawa keluar kereta baru, dia tak sempat nak celebrate sebab dia kena meeting 10 lagi model kereta dia akan keluar. Kerana mereka bekerja. Last kali tuan-tuan, saya dapat satu kesimpulan. Bagaimana orang-orang kaya mula berfikir begini? Kenapa orang kaya mula berfikir begini? Saya diberi pula peluang mewawancara Tan Sri Azman Hashim, Arab Malaysian Bank. Bila saya interview Tan Sri Azman Hashim, kan waktu tu bilion-bilion keluar kan dalam Forbes kan, dia disenarai kan lah. Jadi adalah kereta dia, banyak lah kereta dia. Pak si Miss Nina ni. Saya pun pergi dengan dia untuk bercakap tentang duit. Berarti bila kita banyak duit, tuan-tuan, saya budak gaji 1,250. Tahu orang ni keluar dalam majalah Forbes tahun-tahun 94-95. Harta dah 600 juta, 700 juta. Tentulah kita rasa impress nak dengar jota-jota dia. Maka saya pergi. Dan tajuk yang saya nak fokus, wang itu apa? Berarti bagi orang kaya, duit itu apa? Itu yang saya nak fokus dalam wawancara dengan Tan Sri Azman Hashim. Tapi Tan Sri Azman Hashim bercerita kepada saya adalah tentang peluang pekerjaan. Bagaimana seorang yang menjadi peniaga, seorang usahawan yang berjaya, dia ingin diri dia tercatat sebagai orang yang menyediakan banyak peluang pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Sekali lagi tuan-tuan, story yang nak cerita keraian tu, diceritakan pula balik pada Tan Sri Azman Hashim mengenai bagaimana tanggungjawab menyediakan peluang pekerjaan, bagaimana lebih banyak peluang pekerjaan yang disertai oleh Bumiputera dalam perbankan. Bagaimana orang Melayu yang bergantung untuk memulakan perniagaan, di mana bank yang dia ada boleh menjadikan bank peluncur modal dan juga peluncur kejayaan pada orang Melayu. Jadi gambar-gambar yang sepatutnya gambar-gambar
wajah-wajah tokoh korporat ni gembira tuan-tuan. Kita dapat post dia begitu, kita dapat post dia begitu, kita dapat post dia begitu, kita dapat post-post yang akhirnya tuan-tuan saya belajar satu perkara. Kalau nak interview tentang orang yang berjaya, carilah orang yang poyo. Confirm banyak cerita kejayaan. Kalau saudara nak interview orang yang, kalau saudara nak interview tentang bagaimana beban hidup masih banyak di hadapan, carilah orang yang berada di puncak kejayaan, di bawah mata kita. Sebab tu kita pergi tuan-tuan. Saya waktu interview Tan Sri Azman, dia pindahkan saya masuk ke ruang, saya fikir kata ruang yang lebih sederhana supaya tak nampak pejabatnya. Kerana Tan Sri Azman dibesarkan oleh ibu dia, kerana dia anak guru, dia duduk di kampung baru yang sempit. Rumah dia tu, mak dia ada bilik, dia dan adik-beradik tidur di ruang tamu. Tan Sri Azman Hashim ni, dia tidur di ruang tamu. Oleh kerana bapak dia seorang yang suka memberi orang nasihat. Bapak dia ni seorang yang dikenali sebagai sangat polite. Mak dia sangat meraihkan tamu. Dan bapak dia suka memberi nasihat pada orang Melayu kerana bapak dia mempunyai sedikit kecerdasan lebih orang lain kerana bapaknya cikgu. Jadi kata Tan Sri Azman, kadang-kadang orang datang minta nasihat, orang datang minta nasihat, orang datang minta nasihat. Dia dengan adik-beradik dia tertidur dekat dapur. Kerana ruang tamu dipakai oleh tamu yang datang jumpa mak ayah dia. Mak dia pula ni dengan pemurah hati keluarkan air bagi minum. Orang pula tak kerti nak balik. Tak tahu yang Tan Sri Azman dengan ni dah tertidur di dapur. Maka semua perkara-perkara ini telah menjadi rakaman penting pada Tan Sri Azman. Sebab itulah bila Tan Sri Azman berjaya, dia tidak simpan memori bagaimana bilik besar yang dia nak, rumah besar yang dia nak. Dia menyimpan memori bagaimana kehidupan orang Melayu, anak-anaknya tak lagi tidur duduk di dapur. Berarti orang Melayu memerlukan rumah per square feet yang lebih luas. Pembangunan dan juga perancangan untuk masa depan orang Melayu perlu menjadi lebih besar. Berarti kalau saudara jumpa orang yang berjaya, tak ada story tentang kejayaan, tuan-tuan. Yang ada adalah tentang bagaimana cabaran mereka yang sedang mereka simpan dalam kepala mereka dan mereka nak laksanakan. Sebab tu saya beritahu pada saudara, jangan kecewa untuk tak ada rekod kejayaan. Kerana kejayaan selalunya direkodkan oleh orang lain. Jaranglah seorang individu merekodkan kejayaan dia. Jadi pada pengalaman saya jadi wartawan, berjumpa dengan orang betul-betul berjaya, tuan-tuan. Mereka tiada rakaman tentang kejayaan mereka. Setiap pagi mereka bangun dengan senarai cabaran panjang yang perlu dilaksanakan. Dan saudara nak tahu, senarai panjang cabaran yang besar dan hebat adalah apa yang mereka ingin lakukan. Yang saya balik tadi kata tentang Imam Ghazali tu. Selain kata Imam Ghazali tu, jelaslah seseorang itu tentang pendirian hidup dia apabila dia dapat menjadikannya falsafah, iaitu ada pegangan dalam pendirian hidup dia. Ini kata 6 prinsip yang dianggap hebat dalam Imam Ghazali. Teologi. Apa benda yang kamu nyatakan sekalipun khaib, selain yang tak boleh dibayangkan oleh manusia, hendaklah kamu boleh nyatakan dengan dapat diterima oleh akal. Itu yang Barat kata, kehebatan Imam Ghazali berbanding pemikir-pemikir lain tentang Islam. Dia boleh mengemukakan pandangan Islam dan kewujudan Tuhan secara logik untuk diterima dan difikirkan. Yang ketiga, apa lagi yang kamu perlu ada apabila kamu dah ada kekuatan menghujahkan segala benda itu dalam bentuk yang logik, pastikan kamu berdiri di atas logik. Dan pastikan logik yang kamu diri kamu debatkanlah dengan mantik, iaitu bijak. Tak boleh nak berdebat logik ni dengan seni sombong dan juga seni angkuh untuk menang. Yang kelima kata dia, orang ni pandai macam mana pun, tuan-tuan, kalaulah kepandaian dia tidak memberi manfaat pada masyarakat, iaitu tak boleh diurus takbirkan untuk kebaikan dan manfaat masyarakat, maka tak berguna 4 perkara yang dia ada. Yang dia tahu tentang falsafah, dia tahu tentang teologi, dia tahu tentang logik, dia tahu tentang mantik. Tetapi sekiranya tak dapat diurus takbir, iaitu disampai dan dipermudah ataupun memberi manfaat pada masyarakat, kata Imam Ghazali, tak sempurna ilmu tu. Dan yang keenam, apabila masyarakat mendapat nikmat, nampaklah kebaikannya itu apabila orang itu bernegara, bersasiah. Berarti banyak orang yang saya jumpa yang berjaya, tuan-tuan, akhirnya yang mereka sebut tentang kita adalah tentang orang lain. Sebab tu saudara kena ingat tentang Tan Sri Said Bukhari. Tan Sri Said Bukhari. Bagaimana Tan Sri Said Bukhari sentiasa berfikir. Misi dalam hidup dia adalah menjadikan syarikatnya adalah tempat untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Dengan meletakkan bahawa
potensi peluang pekerjaan adalah lebih besar kepada orang Melayu yang tercicir pendidikan tinggi. Kerana Tan Sri Bokhari ni kan dia belajar sampai form 5, tapi mak dia tak ada duit nak bayar yuran SPM. Jadi dia belajar, dia tak boleh pergi ambil SPM kerana keluarganya miskin dan dia tak mampu bayar SPM. Sebab tu orang-orang seperti Tan Sri Bokhari, tuan-tuan, dia tak ada masa lah nak cerita tentang sesi pertemuan pemilik kereta-kereta antik, sesi pertemuan tuan-tuan punya harta dan puan-tuan karyawan. Sebab semua tu bagi dia adalah tak ada makna. Sebab Tan Sri Bokhari berfikir bahawa bagaimana dia boleh mencipta sejenis perniagaan, membeli syarikat-syarikat kecil yang hilang keupayaan, memberi nafas dan juga kekuatan baru pada syarikat kecil. Kerana akhir matlamatnya, apa yang dia mahu dalam hidup dan apa yang dia lakukan dalam hidup bukanlah bergelar tokoh korporat, tetapi seorang yang menyediakan peluang pekerjaan untuk orang Melayu. Sebab tu saya share dengan saudara, kata tak perlu merasa gagal, tuan-tuan. Sebab kejayaan bukanlah sesuatu yang aneh dan kejayaan ni bukanlah sesuatu yang luar biasa pun. Kejayaan hanyalah kita menyebutnya kita telah mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi akhirnya appetite, nafsu ataupun selera kita akan berkata bahawa apa yang kita inginkan sebenarnya bukanlah apa yang ingin kita raihkan. Sebab tu petang ni saya share dengan saudara, sambil saudara nak lock buku Tunku yang baru ni. Buku ni yang saya up agresif dalam Johor. Kita ada berapa orang sekarang, Ilham? 3,550 cukup dah. Saya dah lepas 300, dah lepas KPI saya, tuan-tuan. Sebab saya ni, KPI saya ni nak menghidupkan apa ni, visibility. Ni perjuangan saya. Ni perjuangan saya ni, tuan-tuan. Taklah berjaya, tapi okeylah. Kalau 1,000 mungkinlah boleh berjaya, tapi berjaya pun saya nak raih apa, tuan-tuan. Saya pun satu orang yang percaya bahawa hanya si kemaruk kejayaan saja yang akan menganggap dirinya berjaya. Bagi orang yang menganggap bahawa belajarlah daripada orang-orang yang berjaya, kita ni tak ada apa kejayaan pun. Sebab tu kita dah lihat, bila kita ukur PAR ni dengan orang yang gagal, memanglah kita rasa kita berjaya. Besarlah dada. Tapi bila kita ukur dengan macam saya kata tadi, arwah Tan Sri Azman, bila dia minta saya ambil gambar, dia tanggal, gambar dia tu tak ada kod, tuan-tuan. Dia hanya memakai tie yang saya kata, saya ada cerita kelakar je dengan dia. Dia pergi ke Milan. Jadi saya masuk, saya baru kenal dia. Dan saya tengok muka dia dah berubah because saya menyediakan soalan-soalan yang pada dia, apa ni duk cerita kejayaan, budak ni tak faham kan negara ni penuh cabaran. Budak ni tak faham kan. Saya nak bodek lah dia sebab saya dah terperangkap kerana buat muka dia berubah. Saya kata lawa Tan Sri pakai. Oh, dia kata saya beli di Milan ni, buy one free one. Itulah bila saya balik, tuan-tuan, yang free one tu dihadiahkan pada saya. Bila saya nak balik tu, saya dah puji tie tu. Dia cari-cari, dia bagi tahu dekat sekretari dia pergi cari dalam kereta dia ada. Itulah saya dapat yang pair tie dia tu, pair arwah tu. Maksudnya dia beli kat Milan buy one, kerana saya puji tie tu lawa je, dia ingat saya betul-betul nak tie tu. Tapi sebenarnya saya dah buat PR exercise kerana menyediakan soalan yang buat muka dia merah padam. Nak balik dia hadiah dia kan. Ni saya benarnya buy one free one untuk awak. Itulah satu tie yang saya dapat. Tapi saya tak ingat di mana saya letak. Sebab saya pun tak gemar pakai tie. Tapi saya akan ingat momen tu sebab nak hantar dia dekat kereta. PA dia datang. Bagi, ni awak cakap tie saya lawan. Saya bagi awak satu yang free one. Begitu saya bagi tahu pada saudara. Masalah apabila saudara berada di media sosial, saudara akan berjumpa dengan ramai orang. Media sosial telah membentuk wajah-wajah yang gagal atau wajah-wajah yang poyo berjaya. Wajah-wajah yang akhirnya meletakkan standard meraih kejayaan di kalangan orang Melayu sebenarnya low. Kalau kepinjam lagi kata-kata Azwan Ali kan, it's not my level. Berarti benda-benda yang tak perlu saudara sebut berjaya tu, yang saudara jerit-jerit berjaya tu, kalau saudara ada lagi dengan arwah Tan Sri Azman Hashim, dia kekehnya kepala saudara. Dengan begini, waktu tu syarikat dia dah besar di RB Highcom ni, tuan-tuan. Dia masih bercerita dengan saya tentang cabaran dia untuk menempatkan orang Melayu dalam sektor automobil, nak menempatkan orang Melayu dalam sektor pelbagai sektor yang sebenarnya orang Melayu bukanlah kuasa prominent. Bila saya pergi interview Tan Sri Azman Hashim gitu juga. Banyaklah yang saya interview pada zaman saya menguruskan page wawancara khas mengenai kejayaan orang Melayu. Barulah saya sedar, tuan-tuan, banyak tokoh-tokoh yang kita gambarkan mereka berjaya, mereka terkejut mendengar kekayaan. Bila kita sebut tu, kita datang nak interview tentang kejayaan, mereka terkejut kerana pada mereka
perjalanan mereka tu masih jauh. Apa yang kita tengok sebagai sangat hebat tu pada mereka adalah permulaan yang masih shaking. Dia kena kukuhkan, dia kena capai tu, kena capai ni. Berarti apa yang saya nak share pada saudara, kewujudan media sosial yang telah mendedahkan segala bentuk kejayaan, telah menurunkan standard kejayaan. Hinggalah saya fikir pada saudara, kalau zaman orang angkat tong najis tu masih lagi satu pekerjaan yang berjaya, maka tuan-tuan pun raikan sebagai satu kejayaan. Zaman saya dulu tu ada dia panggil tong najis. Pukul 4 pagi, 5 pagi orang akan datang angkat tong najis. Sebab tong najis ni belum lagi pakai tangki. Jadi pagi-pagi dia kena angkat. Kalau dia angkat cerah, orang akan marah. Nanti bau busuk satu kampung. Saya bukan nak rendahkan. Saya nak bagi tahu kepada saudara, istilah kejayaan bagi orang yang benar-benar berada dalam pertarungan kerjaya bukanlah meraikannya, tetapi mencipta lebih banyak perkara untuk saudara ambil dengan menggunakan apa yang telah saudara capai. Berarti mereka tak raikan. Kalau mereka buat benda ni, capai banyak ni, dia mencipta lebih banyak pencapaian. Jadi mereka sentiasa hidup dengan beranggapan bahawa lebih banyak benda perlu dilakukan besok. Jadi jangan buang waktu meraikan kejayaan semalam. Kerana waktu meraikan kejayaan adalah sepatutnya lebih berguna merancang apa yang disebut strategi masa depan. Itu saya advise pada saudara, jangan merasa ini saya ambil balik lah 90s kan, pasal ini Melayu-Melayu 90s ni bukanlah Melayu-Melayu instant 1 jam boleh buat 10,000. Saya sedang menikmati kopi sambil menanti pelaburan saya. 15 minit adalah masa untuk saya mencipta uang. Tak ada lagi tu tuan-tuan, saya jumpa di Facebook je. Zaman saya jadi wartawan dulu, tak jumpa, pergi jumpa Tan Sri Azman Hashim beritahu, tunggu Zainal 15 minit, saya sedang membuat 7 juta dalam komputer saya. Tak ada lah, tak jumpa Tan Sri Azman Hashim, dia kata, Zainal kena datang petang sikit lah, pergi tengah hari, saya sedang membuat tambahan 200 juta untuk kerja saya. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Cuma media sosial boleh mencipta falasi, boleh mencipta khayali. Maka ramai orang suka membesar-besarkan kejayaan yang kecil. Tapi saya kata lebih baik kita berfikir bahawa detik meraihkan kejayaan adalah detik yang paling tepat untuk merancang perkara yang lain, supaya saudara tidak memanjakan diri saudara dengan sifat bongkak yang cepat. Percayalah tuan-tuan, kalau langkah pertama saudara anggap kejayaan, langkah ke-10 saya tak tahu lah saudara nak raih macam mana. Saya tak tahulah nak bayangkan. Tapi saya boleh bayangkan pada saudara bahawa jangan takut menjadi orang yang gagal. Kerana orang-orang berjaya yang hebat pun tak pernah menganggap apa yang mereka capai adalah kejayaan. Mereka berada dalam tahap sama dengan kita, iaitu memulakan sesuatu setelah gagal. Berarti bila saya jumpa orang-orang ni, semua mempunyai fikiran dan kerut fikiran yang sama, di mana seolah-olah mereka sedang memulakan satu usaha untuk memulakan kejayaan. Walaupun waktu kita interview mereka, orang telah bercakap inilah tokoh yang paling berjaya. Tetapi bila sampai pada mereka, kerut wajah mereka samalah dengan orang yang kalau saya interview pula waktu tu arwah Datuk Mokhtar Samad. Mokhtar Samad Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Bapak Rizalman Mokhtar. Betul lah. Mokhtar Samad. Beliau adalah Presiden Persatuan Kontraktor Malaysia. Jadi kalau dia bawa isu-isu, beliau adalah Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Arwah Datuk Mokhtar Samad, bapa kepada ahli politik Datuk Rizalman Mokhtar. Saya pernah interview bapa dia. Kontraktor, kita panggil level kontraktor lah, Persatuan Kontraktor Melayu. Kerut dan juga wajah mereka, cabaran-cabaran yang mereka alami pada waktu itu di bawah projek payung, macam-macam projek untuk membangunkan kontraktor Melayu. Kerut wajah mereka sama dengan semua billionaire Melayu. Berarti semua orang sedang berfikir bagaimana untuk menjadikan hari ini adalah hari menangani cabaran untuk mencapai kejayaan esok. Esok dah berjaya pun tak ada siapa nak sempat, because saudara tidak pernah melatih diri saudara untuk berjaya. Jadi masalah kita sekarang ni, kegarahan kita adalah untuk dilihat berjaya. Maka saudara tak tahu kejayaan tu apa. Saudara tak akan tahu definisi kejayaan kerana saudara dilatih adalah cara meraihkan kejayaan. Kita buatlah sikit majlis, kita buatlah, paling best sekali meet the great lah. Meet the great. Lepas tu meet the great ni tunjuklah kan ni pengikut-pengikut saudara yang dah berjaya, yang saya kata dengan 200 biji Ferrari full loan tu plus insurans dan road tax.
Saya tak fikir begitu tuan-tuan. Saya bukan kutuk tuan-tuan. Saya cuba membetulkan cara orang Melayu kerana saya pernah melihat orang Melayu yang berada di puncak kejayaan sedang bercakap mengenai cabaran yang lebih besar, iaitu bagaimana memajukan negara supaya peluang pekerjaan untuk orang Melayu menjadi lebih ramai. Seorang Melayu yang mempunyai harta wang yang sangat banyak tak sempat membelanjakannya kerana dia bimbang. Apa yang dia lebih bimbang adalah sekiranya dia tidak memberi manfaat kepada bangsa dia. Itu yang saya share dengan saudara petang ni. Kita pun dah 45 minit. Saya ingat tak tahulah Lara ambil soalan ke tidak. Kami malam ni tak boleh buat di luar tuan-tuan. Sebab di luar sebentar lagi saya punya ayam menyatan pukul 6 ya. Dia ada pertandingan karaoke. Jadi saya menyanyi pukul 6 saya masuk je. Jadi kalau saudara nak dengar lagu Bunga Angkasa dengan lagu November Rain. Saya dah pilih 2 lagu tu. Dia pertandingan karaoke untuk juara karaoke sempena Hari Kemerdekaan Ion Tebrau Jaya. Tebrau City. Saya masuk je. Manalah tahu. Di KL saya dah pukul semua dah. Manalah tahu di Johor. Kan orang kata kota muzik ni Kuala Lumpur. Kuala Lumpur memang saya pukul semua lah. Tak adalah pertandingan karaoke yang saya masuk di Kuala Lumpur. Tak dapat sekurang-kurangnya top 3. Ni trial lah di Johor. Kalau soalan saya ambil lah tuan-tuan. Salam Haji. Bolehkah kongsi tip? Boleh tak kongsikan tip untuk memulakan perniagaan? Saya Ihsan. Saya Ihsan. Saya pun sedang tengah mula saya Ihsan. Hari ni dah sibuk kerana studio dah 70% siap. Equipment akan masuk besok. Equipment insya-Allah akan masuk besok. Sehari pasokan equipment akan masuk dan insya-Allah lah kalau saya balik ni saya rasa 29, 30, 31 saya berada di Kuala Lumpur sebelum 1 hingga 4 hari bulan saya berada di Langkawi. Saya dah boleh buat dry run lah kerana pasokan kerja tu dah buat. Pertama saya bagi tahu pada tuan-tuan, meniagalah sesuatu yang tuan-tuan rasa di dalamnya tuan-tuan rasa ada perjuangan. Jangan buat kerana ada perlumbaan. Tuan-tuan nak buat ni kerana belum buat, kerana orang buat berjaya. Kerana tuan-tuan rasa menjadi orang yang hebat adalah meniaga dalam lig ni. Saudara rasa menjadi usahawan, mestilah dalam kategori ni. Franchisor, ada banyak follower, pergi sana sini orang pakai jenama saudara, 3 hari sekali boleh viral. Kalau saudara meletakkan minat saudara dalam meniaga dengan melihat bagaimana saudara boleh menjadi hebat, saudara mungkin masuk ke dalam perniagaan yang saudara tak ada bakat. Dalam perniagaan mestilah ada bakat dan passion. Saudara tahu barang yang saudara nak meniagakan. Yang kedua, tengah malam pun saudara akan berjaga. Bukan kerana mengejar wang, tapi kerana benda yang saudara bangkit buat tu adalah saudara yang saya minat. Macam saya lah tuan. Kalaulah 3 pagi guni jeans datang ni. Saya berniaga bandar kan. 3 pagi guni jeans datang. Dan guni tu dipanggil guni mix. Levi's, Wrangler, made in USA. Orang kata 3 pagi membuka bang, kami tak sabar dah. Guni sampai daripada Bangkok, sampai dekat abang pukul 1 abang buka, hantar pergi dry cleaning, lepas tu dah cantik, pukul 3 pagi naik. Saya akan naik. Sebab saya buat barang yang saya minat, iaitu bercakap tentang jeans. Yang kedua tuan-tuan, buatlah perniagaan yang saudara rasa manfaatnya ada untuk orang lain, supaya ada tanggungjawab. Berarti saya kenal lebih 300 brand Melayu Muslim ketika 7-6 tahun saya jadi senior general manager branding and marketing di TV Al Hijrah. Saya ingat berniaga yang paling mudah adalah jadi trading tuan-tuan. Dia orang ni saya kenal 300 orang. Saya ambil barang, saya trade je. Maksudnya saya jadi trading, gunakan pengaruh saya influence ni, saya jual je. Nak minyak rambut campur ni ambil 150 ni. Saya dah boleh buat macam mana saudara tengok Allah hai. Live yang TikTok. Yang paling ditakuti. TikTok saya boleh buat live TikTok because saya kenal 300 dan saya tahu masalah mereka. Iaitu mereka mempunyai lambakan stok untuk saya clear kan. Mereka malu nak clearance lambakan stok mereka untuk menjaga reputation. Saya faham perniagaan mereka. Maka saya boleh beli harga lantai bagi lambakan stok. Berarti saya beli harga lantai daripada jenama-jenama yang hebat ni. Yang saya tahu bahawa mereka tak akan naikkan harga lelong kerana mereka akan menjaga ceiling ataupun standard mereka. Saya boleh beli.
dan saya lantaikan harga mereka dengan campur 10 brand, saya beli harga lantai. Berarti diskaun 70%, 80% sebab saya habiskan clearance stok lantai sebab saya faham apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Saya jual 10 brand, ambil balik pada harga dada. Walaupun saya tak ambil pada harga kepala. Margin saya akan ada 60%. Kalau satu barang saya pegang RM50 untuk 60% margin, tuan-tuan, saya kombokan pada saudara, saya akan ada easy profit sebagai traders. Tapi saya tak buat kerana passion saya tak ada dekat situ. Passion saya tak ada dekat situ. Saya tahu bagaimana nak berunding dengan mereka. Saya tahu kilas barang dia. Saya tahu dia akan push kali ni adalah perfume ni, dia akan push kali ni adalah alat makeup ni, dia akan push gincu ni, dia akan push tudung ni. Saya tahu stok apa yang masih ada di belakang workshop dia. Kerana saya tahu dia orang punya stok. Berarti saya akan beli stok belakang tu untuk bagi mereka cash. Saya kata, you take the cash, saya ambil stok you, saya akan lambat dan stok you tak ada masalah kerana bukan you yang sale, saya yang buat sale. So, burden ataupun brand sale tu akan balik pada saya. But I have a lot of money. Macam saya cerita kat saudara, saya beli buku ITBM. Saya beli buku ITBM adalah buku-buku harga lantai yang dipanggil harga lupus. Saya ambil dan saya jualkan kepada saudara. Dengan harga kepala. Sebab tu saudara beli harga kepala, saya ada margin besar. Tapi duit tu saya tak makan seorang. Itulah duit yang membolehkan saya menyara projek miskin bandar saya. Saya declare pada tuan-tuan, tuan-tuan pun tahu. Saya beli pada harga lantai, saya jual pada harga kepala. Hasilnya sampai ke leher. Saya membolehkan saya menjalankan projek miskin bandar untuk membantu yang saya kata tu 6 keluarga yang saya dah bantu sekarang yang mengambil kos RM5,000 sebulan dan sekitar RM2 hingga RM3,000 yang saya terpaksa bantu secara berkala. Terutama ibu tunggal dan mu'alaf yang terbiar apabila mereka terbabit dengan pelacuran dadah dan juga transgender. Itu fokus saya. Jadi saya tahulah bagaimana nak berniaga benda ni. Tapi buatlah satu perniagaan yang saudara minat. Yang kedua, ada manfaat pada orang lain. Setakat yang saya buat tu, saya minat buku, saya minat bundle dan saya tahu manfaat. Saya suka orang-orang yang diasing ataupun orang-orang yang dianggap sebagai marginal dalam masyarakat. Saya bangga apabila seorang transgender, saya bagi dia RM100, hari ini dia tak akan pergi drag untuk menjual tubuh. Saya gembira kalau hari ini saya boleh bagi dekat pelacur tua RM40, RM50, dengan membayangkan dialah ibu saya dan tak mungkinlah saya inginkan seorang ibu saya ditiduri oleh lelaki lain pada malam tersebut. Passion dan juga talent akan menyebabkan saudara rasa masa dan juga segala benda yang menjadi kekangan bukanlah kekangan. Kerana bila ada khidmat, kita berkhidmat pada orang, dan ada fikir, kita nak fikir bahawa sesuatu yang kita lakukan dalam perniagaan kita manfaatnya dapat pada orang lain. Nescaya tuan-tuan, tidak ada yang membosankan. Macam saya ni popek cakap, selalu popek cakap jual buku online bukan banyak pun tuan-tuan, 20 buah tuan-tuan beli. Tapi passion saya ada, so saya tak rasa gagal. Saya tak rasa gagal. 20 buah dapatlah komisen saya RM600. Kalau 10 buah RM300. Dan saya tak pernah anggap dia berjaya. Saya pun tak tahu nak ukur kejayaan dia berapa. Ada bulan IDBE bagi saya komisen RM27,000. Ada bulan IDBE bagi saya RM16,000. Saya pun tak tahu 16 ni gagal, 27 berjaya. Yang saya manage adalah ini tanggungjawab saya, yang kena hantar ke coket banyak ni, yang saya akan belanja banyak ni. Dan now saya run studio baru dia, dan saya fikir kata dia akan menjadi lebih menarik kerana saya dapat passion semula, kerana saya suka memakai, suka bergaya. Saya boleh share dengan saudara seronoknya bergaya bagi mengisi apa yang saya sebut kata dengan pakaian dia membina lebih nilai pada keterampilan kita, dan kemudian dengan buku dia membantu untuk mendapat lebih kepintaran dalam fikiran kita. Okey. Kerana time saya dah sampai ni, nanti sekejap lagi Jurebah akan panggil saya, dan tahu-tahu lah saya nak menyanyi ni lagu November Rain dengan apa ni Sekuntum Bunga di Gurun Sahara ni key tinggi tuan-tuan. Jadi saya kena break, minum mineral dan menyanyi, dan haraplah top 3 dapat lah tuan-tuan. Kalau saya dapat di JB top 3 tuan-tuan, saya jamin semua pertandingan karaoke di Johor Bahru saya akan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.